Hai semua dan salam sejahtera. Selamat datang ke bahagian 1 untuk modul 3, Easy to manage but deadly if wrong. So, untuk bahagian ini objektifnya adalah untuk mengenal pasti punca masalah keuangan dan cara mengatasinya, dan untuk meningkatkan pemahaman kita semua mengenai kepentingan pengurusan wang yang bijak. Keempat, cita rasa melebihi kemampuan. Seperti peribahasa besar pasak daripada tiang, kita berbelanja melebihi kemampuan kita. Hal ini dapat digambarkan melalui situasi di mana seseorang itu terpaksa meminjam wang untuk membeli barangan atau pakaian dari jenama atau desainer yang terkenal sahaja. Kelima, tiada perancangan kewangan. Perkara ini terlihat dan terdengar mudah, namun tidak semua yang mengetahuinya dapat mengaplikasi. Perancangan kewangan yang sistematik mestilah menjadi rutin kita bagi memastikan kita sedar akan aliran wang dan menjadikan kita lebih cekap. Bahagian pertama dalam modul ini adalah untuk kita sama-sama mengetahui punca masalah keuangan. Lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik ini, para pengusaha catering pastinya akan berasa dalam kekangan keuangan akibat kurangnya permintaan servis. Oleh itu, dalam bahagian ini, saya akan berkongsi mengenai punca masalah keuangan. Pertama, tiada simpanan kecemasan. Hal ini menyebabkan kita panik dan tertekan apabila kita mengalami keadaan seperti sekarang ini, di mana kita tidak dibenarkan menjalankan perniagaan seperti biasa dan sumber pendapatan kita hilang. Kedua, tidak dapat membezakan keperluan dan kehendak. Kita tidak berfikir dengan teliti sebelum membelanjakan wang. Kita tidak membezakan mana satu yang betul-betul dijadikan prioriti dan mana satu yang kurang penting. Ketiga, tidak tahu wang aliran keluar. Masalah ini adalah kerana kita tidak melakukan perbelanjaan dan pengurusan wang yang sistematik. Apabila kita berbelanja mengikut nafsu dan keinginan, ianya akan menyebabkan kita leka dan berbelanja melebihi keperluan. Bahagian ini akan menerangkan mengenai dua elemen penting untuk difahami bagi memudahkan perancangan keuangan dilaksanakan. Yang pertama ialah aliran tunai. Tahukah anda jenis aliran tunai anda sekarang? Adakah ianya positif atau negatif? Aliran tunai positif ialah apabila pendapatan adalah lebih besar daripada perbelanjaan, manakala aliran tunai negatif adalah apabila perbelanjaan adalah lebih banyak daripada pendapatan. Elemen penting yang seterusnya ialah untuk mengetahui jenis pendapatan anda. Pendapatan juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif ialah pendapatan yang akan diterima apabila kita melakukan suatu pekerjaan, manakala pendapatan pasif adalah pendapatan yang memerlukan usaha dahulu. Ia berupaya untuk menjana pendapatan berterusan untuk jangka masa yang panjang. Dalam bahagian ini, saya akan berkongsi mengenai langkah untuk meningkatkan aliran tunai. Pertama, kita hendaklah peka dan tahu berapa nilai pendapatan yang semasa. Kedua, catat perbelanjaan yang dilakukan. Ketiga, mengurangkan perbelanjaan yang merugikan. Keempat, tambah pendapatan. Kelima, rancang aliran tunai anda. Langkah kelima akan saya terangkan dengan lebih terperinci. Pertama, masukkan baki awal jumlah tunai yang kita miliki. Kedua, anggarkan tunai yang akan datang. Ketiga, anggarkan tunai yang digunakan. Keempat, kurangkan pengeluaran daripada pendapatan. Topik terakhir dalam bahagian 1 modul ini adalah tentang teknik pengurusan keuangan.
Terdapat 3 jenis teknik pengurusan kewangan yang akan dikongsi untuk anda semua. Hal ini kerana perancangan kewangan adalah amat signifikan untuk memaksimumkan pendapatan, menggunakan wang dengan lebih efektif, ketiga, memantau perbelanjaan. Tanpa membuang masa, jom kita lihat teknik pengurusan kewangan yang pertama. Teknik pertama ialah peraturan 70-20-10. Nisbah 70-20-10 ini adalah bermaksud 70% daripada pendapatan untuk perbelanjaan, 20% untuk pelaburan, 10% untuk kecemasan. Teknik kedua ialah peraturan 60-20-20. 60 nisbah 20-20 dalam teknik ini adalah mewakili 60% daripada keuangan untuk perbelanjaan, 20 untuk kecemasan dan 20 lagi untuk kemahuan. Teknik yang ketiga dan yang terakhir ialah peraturan 50-30-20. Nisbah 50 dalam teknik ini mewakili perbelanjaan, 30 untuk kehendak dan 20 untuk simpanan atau pelaburan. Teknik-teknik ini boleh diaplikasi oleh anda semua mengikut keselesaan atau kecenderungan individu masing-masing untuk menguruskan kewangan. Ingat, disiplin hari ini akan memudahkan kita di esok hari. Itu sahaja daripada saya untuk bahagian 1. Terima kasih.